Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita mengadakan kuliah tentang qawaid fiqhiyah, di mana pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan tentang qawaid fiqhiyah, di mana saya akan membawa 6 siri tentang qawaid fiqhiyah ni secara intensif. Jadi tidaklah saya akan membaca daripada mana-mana kitab ataupun daripada mana-mana buku, sama ada kitab turas ataupun kitab kontemporari, tetapi saya cuba ringkaskan tentang pemahaman qawaid fiqhiyah ini kepada sidang penonton untuk kita faham apakah yang dimaksudkan dengan qawaid fiqhiyah dan apakah kaedah-kaedah fiqh yang asas menjadi rujukan kepada para ulama kita dalam pembentukan suatu hukum. Baik, khusus ini macam saya katakan tadi, dia berbentuk intensif. Jadi saya hanya buat kesimpulan yang mudah, saya cubalah kita buat kesimpulan yang mudah untuk tuan-tuan faham. Okey, jadi kita akan menggunakan slide yang saya sediakan, dan slide ini telah saya bentangkan beberapa kali sejak daripada tahun 2017. Ini slide lama yang saya sediakan. Sejak daripada tahun 2017 saya telah memberi kita panggil khusus di ILIM, dan juga saya pernah bawa khusus qawaid fiqhiyah ni di Jabatan Mufti Sarawak dalam sijil eksekutif istinbat hukum mereka. Okey, jadi insya-Allah secara ringkas kita akan mulakan. Okey. Pada permulaannya kita cuba memahami apakah yang dimaksudkan dengan qawaid fiqhiyah. Okey, kalau masih ingat lagi dalam program Sembang Qawaid yang saya adakan bersama Dr. Hafiz Mahayadin ataupun Dr. Hafiz Qadian tu, saya juga telah membawa mukaddimah berkenaan dengan qawaid fiqhiyah itu. Tapi tak apalah, ini sebabkan kita buat khusus intensif, kita bermula semula lah. Baik, untuk kita memahami definisi qawaid fiqhiyah, ia terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama al-qawaid, yang kedua al-fiqh ataupun al-fiqhiyah itu. Okay, yang dimaksudkan dengan al-qaidah ataupun al-qawaid itu dari segi lughatan, dari segi makna bahasa, ialah asas kepada sesuatu perkara ataupun tapak kepada sesuatu perkara. Itu yang dimaksudkan dengan al-qaidah, kan. Jadi bila kita kata al-qaidah ini, ia adalah satu platform ataupun foundation ataupun asas kepada sesuatu perkara. Manakala dari segi istilahi, kan, iaitu perkara induk yang menghimpunkan semua perkara yang sesuai masuk di bawah perkara tersebut. Jadi makna kata kalaulah kita ambil rumah lah contohnya, kan. Jadi bila kita sebut tapak, maka tapak itu dia akan mendokong, dia boleh tampung beban yang kita bina rumah, dari segi tiangnya, dari segi dindingnya, dari segi apa lagi, dari segi atap, tingkap, pintu, apa semua tu, kan. Jadi platform itu dia ada satu platform yang kukuh, kuat. So samalah juga macam qawaid fiqhiyah ini, kita kata dia adalah satu prinsip ataupun ibu induk menghimpunkan semua masalah-masalah fiqh yang ada dalam fiqh Islam kita ini. Maka dia adalah satu acuan ataupun satu perkara induk yang besar untuk kita faham, kan. Itu ini dari segi definisinya lah.
Okey. Manakala itu perkataan pertama. Perkataan kedua adalah perkataan al-fiqh. Sebab kita kena faham bahawa al-qawaid al-fiqhiyah itu sebenarnya dia adalah dua perkataan yang berasingan sebenarnya sebelum dia digabungkan menjadi satu istilah khas. Okey, so kita dah tengok dan kita faham apa maksud al-qawaid ataupun mufradnya al-qaidah. Manakala perkataan kedua yang ada dalam istilah tersebut adalah al-fiqh. Okey, al-fiqh ini dari segi lughatan, dari segi makna bahasa ialah memahami sesuatu perkara. Okey, al-ilmu ataupun al-fahmu. Manakala dari segi istilahinya, al-fiqh adalah mengetahui hukum syarak yang berbentuk amali yang dikeluarkan daripada dalil-dalil tafsiri. Okey. Jadi al-fiqh ini bermaksud kita mengetahui hukum hakam yang berbentuk amali. Sebab itu kita kata al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Okey, itu definisi fiqh. Yang mengetahui hukum hakam fiqh yang berbentuk amali, yang mana al-muktasab, yang diambil, yang dikeluarkan, yang digali min adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalil tafsiliyah, iaitu nas-nas al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So sekarang ni kita dah faham maksud al-qawaid itu apa. Kita dah faham al-fiqh itu maksud apa. So sekarang ni apabila dia digabungkan menjadi satu istilah yang khusus, maka okey, jumpa balik muka saya. So bila kita gabungkan antara dua-dua istilah ini menjadi al-qawaid al-fiqhiyah, maka dia telah menjadi satu istilah yang khusus. Maka apakah yang dimaksud dengan al-qawaid fiqhiyah itu? So kita tengok Baik. Yang dimaksudkan dengan al-qawaid al-fiqhiyah, ini sebenarnya definisi kepada qawaid fiqh ni memang banyaklah. Dan kalau kita rujuk-rujuk dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang qawaid fiqhiyah banyak. Tapi ini saya ambil salah satulah, iaitu qadiyah kulliyah tandariju tahtaha furu'un fiqhiyatun min abwabil fiqhil mukhtalifah. Yang bermaksud satu prinsip induk yang menghimpunkan masalah-masalah fiqh daripada pelbagai bab fiqh. Okey. Yang dia ada beberapa keyword di sini. Yang pertama, prinsip induk, qadiyah kulliyah. Dan saya terjemahkan sebagai prinsip induk. Tuan-tuan dan perempuan sidang penonton nak terjemah apa itu ikut kefahaman kita lah. Tapi saya menterjemahkan qadiyah kulliyah ini sebagai satu prinsip induk, satu acuan induk yang menghimpunkan masalah-masalah fiqh yang sesuai masuk dalam bab tersebut, dan juga masalah-masalah fiqh ni dia merentasi pelbagai bab ataupun bidang fiqh. Okey, kita tengok keyword ni satu demi satu kan. Yang pertama, prinsip induk. Bila kita kata prinsip induk, macam saya bagi tahu tadi, platform rumah, tapak rumah tu dia mestilah satu tapak yang kuat untuk menyokong dan mendukung masalah-masalah fiqh yang pelbagai. Jadi bila kita kata prinsip induk, acuan, bekas besar kan, jadi maksudnya bekas besar itu dia sesuai menampung segala mak nenek hukum hakam, masalah-masalah fiqh yang pelbagai dalam bidang taharahnya, ibadatnya, munakahat, jinayat dan pelbagai. Tak nampak apa? Tuan-tuan dan perempuan tak nampak slide yang saya pancarkan ni? Dia mohon respon sebab saya ada kongsikan slide. Muka saya nampak? Okey. Yang nampak ni apa? Muka saya ke slide nampak tak? Mohon respon penonton. Ada nampak slide yang saya kongsikan ni tak? Okey, terima kasih yang nampak dua-dua tu. Okey.
Baik. Jadi kita panggil, kita patah balik ya. Ada gangguan teknikal sikit tadi. Okey, qadiyah kulliyah tandarju tahtaha furu'un fiqhiyah min abwabil fiqhil mukhtalifah, iaitu satu prinsip induk yang menghimpunkan masalah-masalah fiqh daripada pelbagai bab fiqh ini. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, bila kita sebut qadiyah kulliyah ataupun prinsip induk, ia bermaksud satu acuan besar yang mampu menampung segala permasalahan-permasalahan fiqh yang pelbagai. Dan masalah-masalah fiqh ini bukan sahaja daripada satu dua bab, tetapi dia merentasi ataupun dia daripada pelbagai bidang ataupun bab fiqh kan. Sebab tu tadi kita kata bila sebut qawaid fiqh ini, dia ada satu prinsip induk yang dalam bab taharah pun ada aplikasinya, dalam bab ibadat, dalam bab muamalat dan sebagainya pun ada aplikasinya. Okey. Dan itu keyword yang pertama, prinsip induk. Yang kedua adalah menghimpunkan masalah-masalah fiqh. Maka sudah tentulah apabila kita nisbahkan qawaid itu kepada fiqhiyah, maka sudah tentulah maksudnya perbincangan ini tertumpu kepada isu-isu fiqh lah. Okay? Dan aplikasinya berkenaan dengan masalah-masalah fiqh. Kemudian keyword yang ketiga yang kita kena faham dalam definisi qawaid fiqhiyah ini adalah merentasi pelbagai bab fiqh. Kan? Macam tadi saya sebut tadi, pelbagai bab fiqh. Jadi aplikasi qawaid fiqhiyah ini dia sesuai diaplikasikan kepada semua bab fiqh. Taharah ke, ibadat ke, muamalat ke, munakat dan sebagainya sesuai berlaku. Tapi kalau ada satu lagi mungkin kita biasa dengar ad-dhabit al-fiqhi ataupun dawabit fiqhiyah. Itu perbezaan yang mana saya takkan sentuh secara detail dalam kursus ini, tapi secara ringkas beza antara qawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah. Dawabit fiqhiyah ini dia lebih tertumpu kepada satu-satu bab fiqh dan dia tidak boleh diaplikasi dalam bab fiqh yang lain. Jadi kalau contoh dalam bab ibadat ataupun dalam bab solat sahaja, maka dawabit fiqhiyah itu hanya nampak ataupun hanya boleh diaplikasi dalam bab solat sahaja. Dalam bab puasa haji dia tidak boleh diaplikasikan dawabit tersebut. Itu beza antara qawaid dan dawabit. Tapi dalam kursus ni seperti mana yang saya katakan tadi, kita hanya memfokuskan kepada qawaid fiqhiyah sahaja. Okey. Jadi apakah yang yang kita boleh faham daripada definisi ini? Okey. So walaupun tadi definisi qawaid fiqhiyah tadi kita kata qawaid kulliyah kan, ataupun qadaya kulliyah, tapi sebenarnya dalam kaedah fiqh ni dia ada pengecualian kan. Jadi kaedah fiqh menghimpunkan atau terpakai kepada, maksud terpakai di sini boleh diaplikasi kepada kebanyakan masalah-masalah fiqh dan bukan semua masalah fiqh. Okey. Jadi walaupun definisi qawaid fiqhiyah tu kita takrifkan sebagai qadaya kulliyah, iaitu prinsip induk, tetapi dari segi realitinya kaedah fiqh ini dia bukan berbentuk kullu kan, tetapi dia lebih kepada aghlabiyah kan. Sebab itu kan kalau tuan-tuan tengok di sini yang saya buat jadual ni. Okey, katakan ini sesuatu kaedah fiqh. Kita ambil inilah yang pertama al-umur bi maqasidiha contohnya. Okay, ini adalah kaedah fiqh. Jadi dalam aplikasi kaedah al-umur bi maqasidiha, masalah fiqh yang pertama boleh masuk dalam kaedah tersebut. Masalah fiqh kedua boleh masuk, masalah fiqh ketiga boleh masuk, tetapi masalah fiqh yang keempat dia dikecualikan daripada kaedah tersebut. Maka ini yang kita kena faham.
bahawa kaedah fiqh aplikasinya dia berbentuk aghlabiyah, kan? Walaupun begitu, kan, ia tidak mencacat celakan sifat kaedah fiqh itu sebagai prinsip induk yang mengumpulkan ataupun menghimpunkan semua kebanyakan masalah-masalah fiqh yang ada daripada dulu sampai sekarang. Itu maksudnya. So kita kena fahamlah kaedah fiqh ini dia berbentuk ataupun bersifat sebagai kita panggil sifat aghlabiyah, kebanyakan. Baik. Jadi daripada definisi kaedah fiqh yang kita sebutkan tadi, sebenarnya kita dapat fahamlah yang pertama, ia merentasi masalah-masalah fiqh daripada pelbagai bab fiqh yang tadi kita sebut. Dalam bab ibadat pun boleh aplikasi, bab taharah, bab ibadat, bab dan sebagainya lah. Okey. Dan persoalan yang penting juga macam mana kita panggil sirah-sirah kepada qawaid fiqhiyah ini dibangunkan oleh para fuqaha kita. Dia sebenarnya berdasarkan daripada hasil kajian dan penelitian para fuqaha kita terhadap nas-nas. Bila sebut nas ni maksudnya dalil Quran dan juga dalil hadis Rasulullah SAW, dan juga pandangan-pandangan serta masalah-masalah fiqh yang pelbagai itu. Mereka meneliti, buat kajian, dan mereka mendapati bahawa kita panggil semua masalah-masalah fiqh ni ada persamaan sifat ataupun yang dipanggil illah, kan? Yang mana bila diperhatikan bahawa semua masalah-masalah fiqh ni boleh diikat dan boleh dimasukkan ataupun boleh ditaksilkan satu kaedah yang sesuai, yang boleh mengikat semua masalah-masalah fiqh ini, kan? Jadi para fuqaha kita melihat ada satu corak ataupun satu pattern yang sama, kan, antara masalah-masalah fiqh yang pelbagai. Nanti kejap kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan kaedah fiqh secara lebih kita nak mudah faham. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi apabila ada persamaan illah ataupun sifat antara masalah-masalah fiqh yang pelbagai ini, maka pelbagai masalah fiqh ini dikumpulkan dan ditarik masuk, duduk di bawah satu kaedah ataupun prinsip ataupun acuan induk. Itu yang tadi kita kata qadiyah kulliyah itu. Okey. Baik. Ni. Apakah kepentingan qawaid fiqhiyah, kan? Dan kenapa kita belajar qawaid fiqhiyah ni dalam pengajian syariah kita? Okey. Macam semasa saya sambung master usul fiqh di Azhar dulu, di Jamiatul Azhar pada tahun 1996, saya memilih syu'bah usul fiqh. Okey. Jadi dalam syu'bah usul fiqh ni dia ada 6 subjek saja, kan? Salah satunya ialah qawaid fiqhiyah. Dan guru saya almarhum Dr. Abdul Aziz Azam, dia juga ada mengarang kitab qawaid fiqhiyah ini. Saya berguru dengan dia dalam ataupun di peringkat master dulu. Cuma subjek ini adalah subjek killer yang kalau peringkat masa degree saya di Azhar dulu, Universiti Azhar juga, InsyaAllah kita boleh skor lah, kan? Lulus Alhamdulillah. Tetapi bila masuk di peringkat master di Universiti Azhar, syu'bah usul fiqh ni, subjek qawaid fiqhiyah adalah subjek killer yang saya fail 4 kali, kan? 4 kali ambil exam, imtihan, 4 kali fail subjek qawaid fiqhiyah. Punya killer, kan? Tapi tak apa, kan? Tuan-tuan dan perempuan sidang penonton belajar dengan orang yang pernah fail subjek qawaid fiqhiyah, kan? Tapi tak apalah, kan? Sekadar itu pengalaman ni, dan pengalaman itu mematangkan diri kita dan memberi kefahaman kepada saya sendirilah. Okey. Jadi qawaid fiqhiyah ni salah satu subjek yang ada dalam pengajian syariah. Okey, yang pertama, qawaid fiqhiyah ini sebenarnya dia memberi gambaran umum mengenai fiqh Islami. Dan ada satu soalan, pengajian dengan kitab ke
hari ini bukan. Saya dah kata saya buat kursus intensif ini bukan berdasarkan mana-mana kitab tertentu, tapi saya ambil lah, campur aduk semua buku-buku ataupun kitab yang berkaitan dengan qawaid fiqhiyah. Sebab kalau kita nak mengaji satu persatu, nak baca kitab, dia akan ambil masa yang begitu panjang. Jadi saya hanya menggunakan slide yang saya buat ini, yang saya present ataupun saya bentang dan ceramahkan di beberapa kursus, termasuk di ILI Jabatan Mufti Sarawak dan sebagainya, kan. Okey, jadi kepentingan qawaid fikih yang pertama memberi gambaran umum mengenai fiqh Islami, kan. Maksudnya kita ada dalam fiqh kita ni, kan, kita faham bahawa fiqh ini dia ada hukum itu sendiri, kan, dan hukum itu sama ada wajib ke sunat ke haram dan sebagainya itu. Kemudian kita ada usul fiqh, okay, iaitu pembinaan ataupun bagaimana kita nak mengistinbat hukum daripada nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Kemudian gabungan antara fiqh dan usul fiqh ini, okay, inilah yang kita katakan fiqh Islami. Okay. So qawaid fiqhiyah ni dia sebagai kita panggil pelengkap ataupun pemudah bicara kepada fiqh Islam ini dalam ataupun dari sudut dia sebagai satu backup dalil sebenarnya. Walaupun nanti kita akan jumpa qawaid fiqhiyah ini dari segi sendirinya itu dia bukan dalil, tetapi sedikit sebanyak dia sebagai top up, dia sebagai backup kepada nas dan dalil sebenarnya. Okey. Kemudian memudahkan pemahaman fiqh berbanding mengetahui ataupun menghafal semua masalah-masalah fiqh. Ini menarik ni. Sebab tu kalau dalam program Sembang Qawaid tu saya ada bagi tahu, kan. Bila kita mengkaji fiqh, kita akan mendapati terdapat puluhan ribu, mungkin ratus ribu ataupun mungkin juta masalah-masalah fiqh yang berlaku daripada dulu sampai sekarang. Daripada dulu tu maksudnya sejak daripada zaman Rasulullah SAW turunnya wahyu, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, hukum fiqh tu dah bermula. Okay. Jadi sampai sekarang ni, berapa ribu tahun dah ni, sudah tentu ratusan ribu masalah fiqh yang berlaku daripada dahulu sampai sekarang. Okey, persoalannya ialah mampukah kita untuk mengetahui, menghafal dan mengingati kesemua masalah-masalah fiqh tersebut? Jawapannya sudah tentu sukar. Mungkin tak mustahil. Mungkin ada orang yang ada kita panggil diberikan satu malakah fiqhiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati semua, kan. Mungkin seorang dua boleh lah, tetapi kebanyakan kita, even para fuqaha kita sendiri pun tak mampu nak mengingati semua. Okey. Jadi kalau kita nak menguasai fiqh dengan mengingati semua masalah-masalah fiqh yang ada dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi contohnya, kan, memang akan mengambil masa, dan itu kita panggil hard way, cara yang sukar. Okey. Okey. So macam mana kita nak menguasai fiqh dengan cara smart way, dengan cara bijak, iaitu kita menguasai fiqh melalui qawaid fiqhiyah, kan. Kenapa? Kan? Sebab masalah-masalah fiqh yang tadi kita katakan banyak, puluh ribu, ratus ribu, mungkin juta. Okey. Ulama dah mengkaji yang tadi kita sebut, pattern masalah-masalah fiqh ni dia nak lebih kurang sama je sebenarnya. Walaupun dia kita bincang masalah fiqh dalam ibadat, dalam dalam munakahat contohnya, kan. Tapi bila kita buat pengkajian yang teliti mendalam, rupa-rupanya walaupun bab fiqh berbeza, tetapi dia punya pelaksanaan aplikasi ni dia merujuk kepada beberapa pattern sahaja. Sebab itu para fuqaha kita telah mengkaji dan membina dalam qawaid fiqh ini yang utamanya ada 5. Nanti kita akan sebutlah, kita akan jumpa selepas slide ni nanti. Okey. Jadi
rupa-rupanya pattern masalah fiqh ni dia kembali kepada 5 pattern sahaja. Ada yang kata 6, tapi yang masyhur 5 lah. Okey. Jadi sebab tu tadi kita katakan sama ada kita nak menguasai fiqh dengan cara hard way ataupun dengan cara smart way. So kalau nak kita nak menguasai fiqh dengan cara hard, dengan cara susah, yang tu kita kena hafal, kita kena tahu, kita kena rujuk kitab fiqh satu persatu lah. Kitab Mughni ke, kitab Iqna ke, kita kena baca daripada awal sampai habis. Okey. Majmu' kita kena baca daripada awal sampai habis untuk kita faham keseluruhan masalah-masalah fiqh tersebut, kan? Ataupun kita boleh pilih cara yang mudah, iaitu kita hanya menguasai ataupun kita panggil, kita belajar lah maksudnya qawaid fiqh ini yang 5 itu, dan insya-Allah bila kita kuasai, kita faham yang 5 ini, kita akan boleh aplikasi. Saya tak kata kita akan confirm automatik tahu semua masalah fiqh, tapi dengan tahunya kita terhadap qawaid fiqh ini akan membantu kita, banyak membantu kita untuk aplikasi masalah-masalah fiqh yang berlaku. Sebab qawaid fiqh ini adalah dianggap sebagai pemudah cara bagi penghafalan dan pengetahuan bab-bab fiqh yang pelbagai dan luas itu. So bagi saya qawaid fiqh ini adalah the smart way untuk kita faham tentang fiqh ini. Baik. Dan kaedah fiqh ini sebagai kita menyelaraskan dan pemeliharaan hukum hakam fiqh yang pelbagai itu. Tadi kita katakan bila ulama buat kajian ni, dia sebenarnya fiqh ini dia kembali kepada 5 pattern, 5 corak. Okey. Nanti kita akan tengok. Dan sesiapa yang menguasai kaedah fiqh ini, insya-Allah malakah fiqhiyah, keupayaan fiqh itu akan terbina dalam saya sebut di sini dia mustahid, tapi kita sebagai orang yang belajar tentang ilmu syariah ataupun kaedah fiqh ini sendiri, insya-Allah bila kita dah bermula dengan kursus intensif qawaid fiqh ni, tuan-tuan dan perempuan akan faham dulu, nampak secara gambaran umum. Lepas tu kita nak berguru, nak buka kitab, baca kitab kaedah fiqh tu, silakanlah. Saya hanya menyuluh, kan, sebagai lampu torchlight, menyuluh jalan sidang penonton untuk memahami kaedah fiqh ini. Dan apabila kita memahami 5 pattern, 5 corak kaedah fiqh ni, insya-Allah malakah fiqhiyah akan mula terbina dalam diri kita, insya-Allah. Kita doa begitu. Baik, seterusnya apakah ciri-ciri qawaid fiqh? Ya, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang pelbagai, kitab-kitab kaedah fiqh yang pelbagai ni, akan banyaklah ciri-ciri kan ni, tapi saya ambil yang poin-poin penting lah. Yang pertama, al-ijaz fi siyaratiha, iaitu sirah yang ringkas. Sebab itu kalau tengok yang kaedah fiqh yang 5 tu, dia ringkas je ataupun pendek saja wording dia, ayatnya. Al-umur bi maqasidiha, 2 perkataan, kan. Ad-darar yuzal, apa lagi, al-masyaqqah tajlibu taysir, 3 perkataan. Jadi inilah ciri-ciri qawaid fiqhiyah berbanding dawabit fiqhiyah. Dawabit fiqhiyah ni dia kadang-kadang dia ada yang pendek, ada yang tapi selalunya dia akan agak panjang berbanding kaedah fiqh, kan. Kalau kaedah fiqh ini panjang pun, contoh macam kaedah yang di bawah ad-darar yuzal tu, idza ta'aradat mafsadatani an ru'iyya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffi ma. Ini kaedah fiqh, dan dia punya sirah agak panjang sikit berbanding yang biasa. Tetapi basically kebiasaannya kaedah fiqh ni dia punya wording dia ringkas sahaja. Tapi walaupun ringkas, wuduhil alfaz wal ma'an, lafaz dan maknanya yang jelas. Sebab itu bila kita kata al-umur bi maqasidiha, walaupun 2 perkataan saja, tapi dia padat dan ringkas dan padat makna dia, jelas, kan.
Okey. Kemudian si'ati isti'abiha lil furu', merangkumi masalah-masalah fiqh dan juga umum makna. Kita gabungkan sekali ya. Jadi ciri-ciri kaedah fiqh ini dia bukan sesuai dalam satu bab fiqh sahaja, tetapi dia merangkumi, merentasi semua masalah-masalah fiqh yang ada. Okey, itu kita panggil ciri-ciri berkenaan dengan qawaid fiqh. Ini dah. Hasil daripada penelitian, pemerhatian, penyelidikan, kajian para fuqaha kita mendapati bahawa fiqh ini dia ada 5 pattern sahaja. Bukan semata-mata, tapi kita panggil dia ada yang saya selalu guna corak kan. 5 corak kan, 5 kaedah, 5 prinsip, 5 acuan yang pelbagai tu, yang masalah-masalah fiqh tu dalam bab taharah, bab ibadat, bab munakahat, qada dan sebagainya itu, rupanya dia kembali ataupun boleh merujuk kepada 5 corak, 5 pattern. Yang pertama al-umur bimaqasidiha, yang kedua al-yaqin la yazulu bisyak, kadang-kadang dibaca la yuzalu bisyak. Kemudian ad-darar yuzal, al-masyaqqah tajlibu taysir, dan juga al-adatu muhakkamatun. Okey, nanti untuk kuliah ataupun kursus kita pada hari ini, saya hanya bermula sebagai muqaddimah terlebih dahulu, dan saya sebut semua kaedah-kaedah fiqh yang 5 ini secara sepintas lalu terlebih dahulu, dan insya-Allah bermula esok pagi kita akan menyentuh satu persatu. Kita akan melihat kaedah fiqh ini satu persatu kan. Bermula al-umur bimaqasidiha, kemudian diteruskan dengan kaedah-kaedah fiqh yang lain. Jadi ini adalah kita panggil permulaan terlebih dahulu. Okey, ini pun soalan yang selalu orang tanya, apakah kaedah fiqh boleh dijadikan hujah? Okey, jadi jumhur ulama, boleh dikatakan kebanyakan ulama menyatakan bahawa kaedah fiqh ni dia bukan dalil, laisa dalilan, laisa hujjatan. Tetapi kalau kita patah balik, ulama ataupun para fuqaha kita kata kaedah fiqh ni dia bukan hujah kecuali kaedah itu ada sandaran dalil. Okay, sebab itu kalau kita perhatikan kelima-lima kaedah fiqh ini, okey, kelima-lima kaedah fiqh ini, semua ni, yang lima-lima ni sebenarnya semua ada dalil. Jadi dalil induk yang utama yang 5 ini kita panggil ada dalil dia. Jadi sebab itulah bila kita membuat aplikasi kaedah fiqh ini terhadap masalah-masalah fiqh, contoh kita kata kita kena niat. Okey, so kita pun berhujah bila dalam bab ibadat kena niat. Kenapa? Sebab ada kaedah fiqh menyatakan bahawa al-umur bimaqasidiha. Adakah penghujahan sebegitu boleh ataupun tak boleh? Okey, ada orang kata tak boleh. Sebab apa? Bagi mereka kaedah fiqh bukan dalil. Ya, kaedah fiqh ni, wording ni, al-umur bimaqasidiha ni, dia bukan dalil. Yang ni adalah kaedah fiqh yang dibina daripada penelitian terhadap dalil, di mana dalil kepada al-umur bimaqasidiha ya, dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, nanti kita akan sebut. Okey. Jadi kalau bagi kita, bila kita kata dalam ibadat kita kena niat, maka dalilnya ataupun hujahnya ialah al-umur bimaqasidiha. Sebenarnya boleh diterima. Sebab apa? Sebab al-umur bimaqasidiha ini dia ada dalilnya yang tersendiri, nanti kita akan sebut. Okey, tapi secara umumnya, prinsip umumnya ialah kaedah fiqh bukan autoriti sebagai sumber hukum fiqh yang tersendiri, kecuali kaedah fiqh tersebut adalah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan kaedah-kaedah fiqh tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asas Al-Quran atau sunnah ataupun ijma'. Okey, kalau contoh macam ni, kita katakan dalam kita isu COVID-19 ni, kita kata contoh apa aplikasi dia,
Nak fikir secara spontan ni kadang-kadang susah juga kan. Okey, katakan kita kata dalam menghadapi COVID-19 ni semua apa? Tolong bantu kan. Contohnya macam okey, wabak ini perlu dihapuskan. Kan, perlu dihentikan. Kita pun berhujah ad-darar yuzal. Okey, ad-darar yuzal ni dia ada kaedah fiqh. Okey. Dan penghujahan kita sebegitu sebenarnya dia bersifat amator. Kita tak akan nampak macam kita ni sebagai seorang yang pakar dalam ilmu fiqh bila kita hanya berhujahkan dengan kaedah fiqh. Ya, sebab apa? Sebab penghujahan kita dalam fiqh dia mesti berdasarkan dalil. Bila sebut dalil dalam Quran atau hadis atau sumber-sumber yang lain. Kan? Sebab itu ni dah masuk bab usul fiqh kan, sebab sebagai sumber hukum kan. Yang kita faham selalunya dalil ni Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kan? Itu yang 4 tu. Sebenarnya dalil kita bukan 4 ni saja. Dalil juga termasuk yang dipanggil al-adillah al-muttafaq 'alaiha. Yang tadi 4 tadi, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan juga dalil-dalil penghujahan kita juga terdiri daripada al-adillah al-mukhtalaf fiha. Contoh macam al-istihsan, saduz zari'ah, dan lain-lain lah. Okay, contoh di sini macam dia kata larangan berhimpun solat jemaah di masjid sebab COVID-19 ni kan. Okay, kalau kita kata larangan berhimpun solat berjemaah di masjid, dalilnya ialah ad-darar yuzal. Nampak sangat kita ni amator. Okay, dia taklah salah. Ya, tak salah penghujahan sebegitu, tapi dia menampakkan level pemahaman kita terhadap fiqh itu masih di tahap rendah. Sebab penentuan hukum kita tidak boleh bermula dengan kaedah fiqh terlebih dahulu. Kita kena bermula dengan dalil. Dalilnya kita kena cari rujuk dalam Quran ada tak, dalam hadis ada ke tidak. Kalau tidak ada dalam Quran, ada dalam hadis, barulah kita pergi ke ijma', qiyas, istihsan, maslah dan sebagainya. Okey. Dan sebab itu tadi kita katakan kaedah fiqh ni dia lebih sifat backup kepada kepada dalil daripada Quran dan hadis. Okey. Okey, seterusnya. So, ringkasnya. Okey. Yang ni saya nak skip. Okey. Saya hanya tunjuk sepintas lalu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan kaedah-kaedah fiqh. Kalau yang dalam kolom biru tua ni, ini adalah kaedah fiqh kita, dan ini adalah dalil daripada Al-Quran pun ada, daripada hadis pun ada. Yang ni nanti insya-Allah kita akan detailkan satu persatu dalam kuliah ataupun kursus kita esok hari, yang mana bermula daripada esok kita akan menyentuh masuk direct kepada dalil kaedah fiqh yang dimaksud yang 5 tu. Untuk khusus kita ataupun kelas kita pada hari ini, dia lebih kepada muqaddimah terlebih dahulu. Yang ni saya nak skip secara ringkas saja. Okey, ini adalah dalil kaedah pertama, al-umuru maqasidiha. Ini adalah dalil bagi kaedah yang kedua, al-yaqin la yazul ataupun la yuzalu bisyak. Okey. Kemudian ini adalah dalil bagi kaedah fiqh yang ketiga, ad-darar yuzal. Kemudian ini adalah dalil kepada kaedah fiqh yang keempat, al-masyaqqah tajlibut taysir. Okey. Kemudian ini adalah dalil kepada kaedah yang kelima, al-adah muhakkamatun. Okey. Okey. Jadi harap-harap sebagai kita panggil muqaddimah untuk kita memahami kaedah fiqh ini, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dah nampak sikitlah kan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah fiqh. Okey. Jadi dari segi penulisan kitab-kitab rujukan Quran fiqhiyah. Okey. Ini saya ambil beberapa sajalah, bukan kata inilah satu-satunya kitab yang adalah mazhab Hanafi dan sebagainya kan. Ini contoh kan, ini contoh kaedah-kaedah fiqh yang telah dibukukan. Kita ada dalam mazhab Hanafi ya, kita ada usul karhi,
Kemudian Ta'sisun Nazar oleh Ad-Dabusi, Al-Ashbah wan Nazair Ibnu Nujaim Al-Hanafi, ini agak famous lah kalau kita sebut Ibnu Nujaim ni, agak famous. Kemudian majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada zaman Kesultanan Osmaniyah kan. Dan bagusnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ni, dia ada nombor-nombor section. Dia lebih kurang macam enactment ataupun akta zaman sekarang ni. Sebab yang ni pun memang zaman agak nak kata moden sangat tak, tapi apa, selepas zaman apa nama inilah salaf lah. Okey, kemudian Syekh Mahmud Hamzah Mufti Dimash pun ada, ni dalam mazhab, tetap mazhab Hanafi. Kemudian ini kitab rujukan qawaid fiqhiyah dalam mazhab Malikiyah dan Usulul Futiyah oleh Imam Al-Khashani. Kemudian Imam Al-Qarafi, kitab Al-Buruq ataupun Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq, ataupun yang lebih dikenali dengan kitab Al-Furuq kan. Juga dianggap sebagai satu kitab kaedah fiqh dalam mazhab Maliki. Kemudian Imam Al-Muqri Al-Qawaid. Kemudian Imam Al-Wansharishi juga mengarang kitab Idahul Masalik ila Qawaidil Imam Malik. Okey, ini kemudian seterusnya dalam mazhab Syafi'i. Okey, Izzuddin bin Abdul Salam, antara yang agak famous dalam rujukan kaedah fiqh, yang mengarang kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kemudian kitab Imam As-Subki Al-Ashbah wan Nazair, Az-Zarkashi Al-Mansur fi Tartib Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kemudian Taqiyuddin Al-Hisni Al-Qawaid, dan juga yang selalu kita rujuk dalam mazhab Syafi'i kita ialah kitab Imam Jalaluddin As-Sayuti, iaitu Al-Ashbah wan Nazair. So jangan keliru, dia ada dua sini kan. Satu Imam Subki, satu lagi Imam As-Sayuti. Tapi yang kebanyakan yang kita selalu rujuk kitab Imam Sayuti ni. Okey, ini adalah kitab qawaid fiqhiyah dalam mazhab Hanbali, Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah Ibn Taymiyah. Sebut Ibn Taymiyah ni setengah orang sensitif kan. Dalam usul fiqh, dalam fiqh Ibn Taymiyah ini menjadi rujukan kan. Bukan fiqh saja, termasuk dalam kitab usul fiqh Al-Musawwadah Al-Ibn Taymiyah tu juga menjadi rujukan. Kemudian Ibn Qadi Al-Jabal Al-Qawaid Fiqhiyah Ibn Rajab Al-Hambali, ini pun agak famous, Taqrib Al-Qawaid. Dan juga Ibn Abdul Hadi Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dawabit Al-Fiqhiyah. Dan okey, ini menarik ni, kitab-kitab rujukan qawaid fiqhiyah yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang kontemporari. Antaranya Syekh Ahmad Az-Zarqa Syarhul Qawaid Al-Fiqhiyah, kemudian Dr. Al-Burno Mawsu'ah Al-Qawaid Fiqhiyah, kemudian Dr. Sadlan Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Kubra, dan juga Ali Ahmad An-Nadawi. Ini pun ramai pelajar-pelajar master, PhD banyak merujuk kepada kitab Syekh Ali Ahmad An-Nadawi ni, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Mafhumuha wa Nash'atuha wa Tatawwuruha wa Dirasatu Mu'allafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tatbiqatuha. Panjang juga dia punya tajuk kitab ni. Ni tok guru saya ni, Abdul Aziz Muhammad Azam. Mengaji dengan dia memang cukup seronok kan. Tapi subjek killer yang tadi saya sebut kan, 4 kali ambil exam, 4 kali fail kan. Dia ada mengarang kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Okay. Kemudian Dr. Muhammad Usman Shubair, juga antara tokoh kontemporari kita yang mengarang Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dawabit Al-Fiqhiyah fi Syariat Al-Islamiyah. Okay, jadi saya hanya melistkan beberapa contoh kitab-kitab rujukan dalam mazhab-mazhab fiqh yang 4, dan juga kitab-kitab kontemporari. Tuan-tuan dan perempuan boleh carilah kitab-kitab ni kan. Kemudian kalau macam kami di USIM sendiri, ada beberapa orang pensyarah kita pun telah menyusun nota, dan nota itu pun sebenarnya diambil daripada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi juga kan. Mereka menyusun nota-nota ini untuk dijadikan sebagai silibus kepada pelajar-pelajar USIM lah khususnya, dan juga di universiti lain juga pensyarah-pensyarah pun ada mengarang kitab-kitab
berkenaan dengan qawaid fiqhiyah ni. Dan saya pun sebenarnya plan bercadang untuk menulis tentang qawaid fiqhiyah dan aplikasinya yang lebih berbentuk kita bagi contoh-contoh kontemporari ataupun contoh-contoh semasa lah, dan khususnya contoh-contoh yang berlaku di Malaysia. Sama seperti saya buat dengan kitab usul fiqh saya tu, pengantar usul fiqh, di mana pengantar usul fiqh ni saya susun diambil daripada ataupun boleh dikatakan kesimpulan daripada kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan dan juga Dr. Ibrahim Muhammad Salqini, di mana saya jadikan dua kitab ini sebagai sandaran kepada kitab pengantar usul fiqh saya tu. Jadi saya dah menulis tentang usul fiqh kontemporari, contoh dari segi contoh-contoh lah, dan plannya ialah nak mengarang ataupun menulis tentang buku qawaid fiqh pula dalam bahasa Melayu, tapi masih belum lagi bermula sebenarnya. Ini cadangan saya, harap dapat sempurnakanlah penulisan ni. Mohon doa semualah. Okey, kesimpulannya ringkas saja, kan? Kaedah fiqh adalah umpama satu ikatan yang mengikat hukum fiqh yang begitu banyak yang tadi kita katakan. Masalah fiqh memang cukup banyak, dan rupa-rupanya masalah fiqh yang banyak ini boleh diikat di bawah satu pattern, satu corak ataupun satu induk yang tertentu. Dan seperti mana yang tadi kita katakan, adakah persoalan juga yang menarik yang mungkin kita boleh timbulkan di sini, adakah 5 kaedah ni sahaja yang ada? Sebenarnya tidak. Okey, kaedah fiqh ini dia boleh kita tambah, mungkin kita boleh kurangkan, kita boleh gabung. Okey. Contoh macam kita ada ni bukan kaedah fiqh yang induk ni, saya nak bagi contoh. Okey. Contoh macam ada kaedah mengatakan al-khitab kal kitab, ataupun terbalik kan, al-kitab kal khitab. Okey, ini juga adalah kaedah fiqh, kan. Ini yang kita biasa jumpa dalam kitab-kitab kaedah fiqh, sama ada yang turas ataupun yang kontemporari, kan. Tapi kan kalau dalam aplikasi zaman sekarang ni, sebenarnya al-kitab aqwa min al-khitab. Sebab itu kalau kita nak buat satu kaedah fiqh yang baru ni, kita kena kata al-kitabu aqwa min al-khitab. Maksudnya dokumen bertulis lebih power daripada, lebih kuat dipegang berbanding al-khitab, bercakap saja. Sebab itu sekarang ni kan, dalam dunia kontemporari sekarang ni, kalau setakat mendakwa, al-khitab ni maksudnya perkataan. Kita dakwa kita ada kita ada tanah contohnya. Kita hanya mendakwa tanah itu milik kita, tetapi kita tidak ada dokumen yang menyokong dakwaan kita, maka sebenarnya benda itu tidak akan diterima di mahkamah. Sebab itu bagi kita kena ada satu kaedah fiqh yang baru, al-kitab aqwa min al-khitab. Itu sebagai contoh lah, kan. Okay. So sebab itulah kaedah fiqh ni dia umpama satu ikatan, satu acuan yang mengikat hukum fiqh yang begitu banyak. Dan sudah tentu fatwa-fatwa kontemporari memang ada mengaplikasikan kaedah fiqh dalam penghujahan, dan kedudukannya selalunya akan disebut selepas daripada nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Jadi saya harap setakat itu sahaja untuk kita pada hari ini. Dan saya punya style selalunya, kan, saya jarang buka kitab sebenarnya. Okay. Sebab ustaz-ustaz lain pun dah ramai yang menggunakan kitab-kitab tertentu sebagai kelas, sama ada kelas face to face ataupun kelas online. Saya lebih kepada cuba untuk menyimpulkan sahaja, kan. Dan tuan-tuan dan puan boleh berguru dengan ustaz-ustaz lain pula, supaya kita bila mengaji ni kita ada banyak untuk guru kita, kan. Dan kalau ikut ada persoalan di sini, kan, boleh tak ustaz recommend kitab yang sesuai sebagai
permulaan untuk kita memahami tentang kaedah fiqh ni sama ada kitab kontemporer dan turas. Saya selalu kata begini, sebelum kita nak buka kitab, kan, cuba cari kursus-kursus intensif macam yang saya buat ni dulu, kan. Saya tak kata hanya ikut saya saja, tapi mana-mana ustaz yang dia ada buat kursus ke kelas ke yang bersifat intensif, okey, cuba ikut yang tu dulu. Kenapa? Kita nak dapat gambaran, kita nak dapat tengok muka saya pula kan, sebab kita nak dapat gambaran umum terlebih dahulu tentang sesuatu ilmu yang kita belajar. Okay. Setelah kita dapat satu gambaran umum, barulah kita boleh buka satu-satu kitab yang tertentu. Okay, kalau nak tanya saya apakah kitab-kitab yang sesuai, yang boleh kita rujuk ataupun kita baca, kita buka kelas. Tadi senarai tadi pun sebenarnya dah okey dah, kan? Dan bagi saya lah, kita ada step macam ni. Yang pertama, cari dulu kursus-kursus intensif. Yang kedua, bermula dengan kitab kontemporer terlebih dahulu. Okey. Barulah kita masuk kepada kitab-kitab turas. Sebab kalaulah kita ni khususnya golongan pelajar ataupun orang yang baru nak terjun dalam sesuatu ilmu, usul fiqh ke ataupun kuat fiqh ni, terus kita ambil kitab Al-Ashbah wa Nadhair Imam Sayuti tu kita baca. Bukan tak boleh, saya tak kata salah, tapi untuk lebih memahamkan kita, itu yang saya sarankan kepada anda, supaya yang pertama kita mula dengan kursus-kursus intensif terlebih dahulu. Yang kedua, kita cari kitab-kitab kontemporer. Kalau dalam kaedah fiqh tadi yang saya sebut ni kan, saya tunjuk balik slide kitab-kitab kontemporer ni, ni. Okey. Kalau anda pelajar universiti, anda cari terlebih dahulu kitab-kitab ataupun nota-nota yang telah disediakan oleh pensyarah-pensyarah anda terlebih dahulu. Dapat gambaran yang tu, barulah pergi ke kitab-kitab ni, kan? Okey. Cuma cabaran kita ini ialah sebenarnya kita bukan duduk di pondok. Kalau mereka yang berguru di pondok, dia belajar daripada awal mungkin 7-8 tahun, mungkin dia boleh khatam beberapa kitab. Tapi kita kena terima hakikat. Contoh kalau pelajar universiti, kita hanya berada di universiti 4 tahun sahaja. Kemudian daripada 4 tahun tu, tolak cuti semester, tolak cuti apa-apa semua tu, yang silap-silap kita hanya mengaji 2 tahun setengah ataupun 3 tahun sahaja. Okey. Jadi bagaimana kita nak menyusun diri kita, tak payah menguasai, tahu dulu pun tak apa dah, kan? Ini kalau istilah-istilah fiqh, al-umur bimaqasidiha pun tak pernah dengar bagi pelajar syariah ni. Maksudnya something wrong lah. Okey. Jadi sebab itu saya nasihatkan, okey, kalau tak mau ikut panduan saya, terus nak ambil kitab terus nak buka kitab terus, silakan, ya. Tapi kalau betul-betul anda nak faham sesuatu ilmu, saya nasihatkan sebegitu. Mula dengan kursus intensif terlebih dahulu, ataupun dengan ceramah umum lah, sama ada kursus intensif, ceramah umum yang berkaitan dengan suatu ilmu. Kemudian gunakan kitab kontemporari dalam bahasa Melayu dulu pun boleh, ataupun kitab-kitab kontemporari bahasa Arab. Kemudian barulah masuk dan pilih kitab-kitab turas, insya-Allah. Jadi setakat itu dululah kuliah kita pada hari ini, dan insya-Allah pagi esok kita akan bermula dengan kaedah yang pertama, al-umur bimaqasidiha, insya-Allah. Jadi harap sebagai mukadimah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dapat memahamilah apakah yang dimaksudkan dengan qawaid fiqh itu. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.